إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kelahuan tua macam itulah. Baik. Setelah kita membicarakan beberapa perkara tentang di antara perisai-perisai untuk menangkis kejahatan syaitan ini, ya, memerisai diri dengan amalan-amalan zikir, dan kita tahu di antara kelebihan-kelebihan zikir ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah telah tetapkan daripada amalan-amalan sunnah Rasulullah, maka dia di antaranya menghapuskan dosa, memberikan kebaikan, ketenangan jiwa dan berbagai-bagai lagi. Di mana kita masuk dalam bab muka surat 713. Kita sambungkan balik, kita melihat pada zikir yang atas tu, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Zikir ini sedikit, tetapi bila sabit ataupun terdapat di dalam hadis, maka dia menjadi amalan yang terbaik di antara amalan-amalan terbaik. Kerana apa? Dia memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Berbandingkan dengan zikir-zikir yang belum tentu datang daripada Rasulullah, kita beramal walaupun berjuta kali, belum tentu dapat memberatkan timbangan kita walaupun sekilo. Nak menceritakan zikir yang sabit dalam hadis, itu yang terbaik untuk kita beramal. Okey. Kemudian baginda juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku teramat suka menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Ya. Apa dia? 4 kalimah ni, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalimah ini merupakan kalimah yang simple tapi azim di sisi Allah, besar di sisi Allah, kerana Rasulullah suka menyebut. Bagi para sahabat, bila Rasulullah suka menyebut, mereka pun suka menyebut. Jadi kita kena suka juga menyebut, daripada kita sembang benda tak faedah kan. Baik kita sebut. Ya. Kak naik kereta sebut tak Kak Zainah? Alhamdulillah. Itu kelebihan belajar kat Yayasan Ta'lim kan. Jadi paling kurang kita menyebut zikir-zikir ni, ya, daripada kita duk ngikut lagu-lagu yang kita pasang dalam radio tu kan. Okey, baik. Samurah Ibn Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, 4 bicara yang paling disukai Allah Ta'ala, yang mana ianya tidak menyukar kamu menyebutnya. Ya. Sambung balik tadi, tak habis ni. Aku teramat suka menyebut subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ketika menyerlahnya matahari. Ini termasuk dalam zikir pagi. Ya, waktu pagi kita sebut. Okey. Kemudian Samurah Ibn Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, 4 bicara ataupun 4 kalimah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, yang mana ianya tidaklah menyukarkan kamu menyebutnya, iaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Riwayat Muslim. Ini dia kalimah yang sama. Jadi sebutlah kita, ya, nak banyakkan amalan-amalan yang terluang, terkosong, baca. Ya. Okey. Riwayat Muslim, Sa'ad ibn Abi Waqqas meriwayatkan ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, baginda menyebut, adakah sukar bagi kalian untuk memperolehi 1000 kebaikan setiap hari? Salah seorang dari sahabat bertanya, bagaimana mungkin kami dapat memperolehi 1000 kebaikan itu? Okey. Jadi nak mendapatkan 1000 kebaikan bukan senang, ya. Bila kita pergi ke kelas baru 1 kebaikan. Kita masak untuk anak ke isteri suami ke, dah 1 kebaikan. Melayan kawan 1 kebaikan, dah berapa dah? Baru 4 kan. Apa lagi? Melayan kawan tu sembang-sembang kan, nak tenangkan hati dia, dah 5 kebaikan. Mengumpat, Allah habis semua kebaikan. Ya, kita punya nak pulun kebaikan, masuk bila bersembang tu selalu kacau. Dia menghabiskan semua kebaikan. Jadi di sini Rasulullah bagi cadangan. Bertasbihlah sebanyak 100 kali sehari, nescaya akan ditulis baginya 1000 kebaikan
dan dihapuskan baginya 1000 kejahatan. Itu yang kita tasbih subhanallah kan, ataupun kita membaca tasbih-tasbih yang warid dalam hadis yang dibacakan zikir pagi dan petang tu. Bukan banyak pun. Bila kita baca 100 kali, pahala dia begitu kedudukannya. Ya, 1000 kebaikan dapat. Bila 1000 kebaikan dapat, 1000 kesalahan dihapuskan. Abu Musa Asy'ari meriwayatkan Rasulullah pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepada kamu salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan syurga? Aku menjawab, benar Rasulullah. Baginda bersabda, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita selalu sebut. Kena pula waktu marah, waktu ni kan. Boleh pula sebut. Jadi sebut je. Dia tak tunggu nak marah tu baru sebut. Kerana masyarakat kita kadang-kadang kalimah-kalimah tertentu dia sebut, ya, dia fikiran dia lain. Bila kita kata orang tu terjatuh longkang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan matilah. Dia sangka bila sebut kalimah tu mati je. Dia asalnya apa juga musibah sebut. Ya, sebut. Tu pasal bila kita kata solat istikharah, bukan nak kahwin. Dia pergi bila istikharah nak kahwin, kamu nak kahwin macam mana? Dah ada anak beratus dah kan. Nak kahwin. Maksudnya istikharah buat pilihan. Buat pilihan, tak menjadi masalah. Okey. Lepas tu Rasulullah mengatakan, ya, dalam bab ni sebutlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada sebarang daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah jua, riwayat Bukhari. Ini sebut. Simple je kan? Banyak amalan kita boleh dapat. Kemudian di sini beberapa bentuk zikir. Ya, ibu-ibu, dalam masalah zikir kita kena tahu bahawa amalan-amalan ini adalah amalan yang diwahyukan. Mesti zikir mengikut cara Rasulullah. Yang mana golongan yang Abdullah ibn Mas'ud menegur mereka cara berzikir tak betul tu di zaman selepas wafatnya Rasulullah. Rupanya bila kita mengingkari sunnah Rasulullah, kita buat cara kita yang tersendiri, dia boleh membawa kita kepada kefahaman yang salah, dan akhirnya dia boleh membawa kepada kita kefahaman menentang Allah dan Rasul. Dan akhirnya kelompok yang berzikir cara tak betul tu, ya, maka berakhir dengan terbunuhnya mereka di dalam perang Khawarij dengan Ali radhiyallahu anhu. Ya, mereka bersama Khawarij. Okey, nampak tak? Oleh kerana itu zikir, amalan zikir mesti kita teliti elok-elok dan jangan kita ambil dari mana-mana pihak. Kerana amalan-amalan zikir dan beberapa amalan di tanah Malaysia ni, di bumi Malaysia ni, dia datang nun daripada Sumatera sana, jiran kita. Ya, terpaksa ada zikir-zikir yang macam beratib tu la ilaha illallah dengan cara yang tak betul tu. Itu daripada Sumatera. Dia bukan daripada Mekah, daripada Rasulullah maksudnya. Dia daripada Sumatera. Dan kita amalkan. Terpaksa kalimah-kalimah yang ada di dalam zikir-zikir mereka pun bermasalah kadang-kadang. Oleh kerana itu zikir mesti ikut cara Rasulullah SAW. Hatta zikir lepas solat sekalipun. Macam kita nak kenal zikir tu dari Sumatera atau dari Mekah? Dia kena belajar. Kena belajar lah tu. Okey, dalam buku akidah apa ke yang Dr. Fadlan tulis rasanya, ya, dia ada nakalkan bahawa zikir begini Dr. Fadlan yang sekarang reaktor mana Universiti Mediu. Okey, Mediu. Dia dekat Shah Alam, bangunan Masalam sebelah Concord Hotel tu. Okay, baik. Dia mengupaskan sedikit sebahagian juzuk yang menceritakan zikir-zikir kita ni kebanyakan datang daripada orang sana. Ialah kita pun datang kebanyakan disebabkan apa? Lah percampuran agama-agama ni dahulu telah menyebabkan berbagai-bagai pembawakan. Tak apa, kita dah ada ilmu, kita dah ada maklumat, ilmu di tangan, maksudnya di internet tu. Ni masalahnya bila kita ada ni, kita tak buka tu. Buka iPad. Kan, tapi yang alhamdulillah bila buka tu banyak game pula. Banyak game pula kan. Tak apalah sekali-sekala kan. Tapi maksudnya kita istifadah kan, gunakan. Pasal masya-Allah ilmu pada internet dahsyat. Kalau ibu-ibu ada bahasa Arab lagi masya-Allah boleh buka. Kadang-kadang ada live daripada di Masjid Nabawi. Ya, masya-Allah. Okey. Pertama, zikir nak tidur. Ketika hendak tidur, ya. Kita dah terlampau penat, kadang-kadang terlupa nak zikir kan.
belum tidur dah ngoroknya kan. Jadi zikir ketika hendak tidur ni, sebenarnya kita nak tidur ni ada adabnya. Ya, ada adabnya. Dan bagaimana kita nak tidur, terpasal bila kita nak tidur jangan merajuk lah, jangan cepat marah lah, dia akan mengganggu ya mental kita nak tidur. Rasulullah kalau nak tidur tenang je ya. Terpasal Rasulullah bila nak tidur dia boleh baca surah Sejadah, surah Al-Mulk kan. Kita nak baca surah Sejadah dah satu bab, ustaz dekat sejam bacanya, bila aku nak tidur kan, nak baca surah Mulk pula, zikir lain belum lagi. Terpasal bila nak baca tu zikir lain dah habis dah, tak ada, kita dah tidur dah ya. Okey, jadi sebenarnya kita nak tidur tu ada adabnya. Kita akan tengok beberapa perkara. Cuma kita nak mengatakan cuba ikut sunnah Rasulullah supaya kita tidak mengambil benda-benda yang bercanggah. Macam kita dah terangkan kan tentang orang-orang ni, bila dia tinggal sunnah Rasulullah untuk memagar rumah dengan baca Quran, dia ambil pagar rumah dengan lada hitam dan garam. Ya, nampak tak perbezaan dia? Bila Rasulullah kata baca Quran, baca Baqarah, syaitan takkan masuk, dia tak nampak tu dah. Dia ambil lada hitam, ikan puyuh, apa lagi yang menyebabkan syaitan tak masuk. Ya, okey. Begitu juga dalam bab ini, bila Rasulullah kata begini begitu, terutamanya waktu tidur, maka kita lihat kena ikut kerana dia akan menyelamatkan kita. Tetapi macam misalnya Rasulullah kata nak tidur ambil uduk. Ya, lepas tu datang kita, itulah mengigau, tidur tak basuh kaki. Dia bukan tak uduk tu, tak basuh kaki. Dia jadi bercanggah. Tanyalah ustaz baru ni kan, mana orang tak ikut kan? Dia kata basuh kaki dan basuh muka. Dia nak ambil wuduk. Alangkah baik jika disebut ambil uduk kan? Tak apa. Kawan-kawan kak ada ilmu. Maksudnya kak boleh nilai kan. Itu kelebihan ilmu. Itu pasal al-haqqul la yurafu birrijal. Kebenaran tu tak kenal siapa ustaz depan kita ni. Kalau kita dah ada faham tentang hadis sahih tentang kelebihan berwuduk sebelum tidur, maka walaupun ustaz tu cakap macam tu, ustaz tu tak betul kan? Tak betul. Ustaz, masa kita sembahyang witir, macam nak tidur tu kan, kita dah lihat lah ni untuk nak tidur sekali bila dah ambil wuduk tu. Maksudnya okey, ambil dalam berwuduk lah. Tak kisah. Kita lihat dah untuk nak tidur sekali. Tak apa. Tak payah niat pun dia dah jadi dah macam tu kan. Okey, kita tengok ya. Huzaifah ibnu Yaman. Siapa dia Huzaifah ibnu Yaman? Seorang lelaki sahabat Nabi yang mengetahui rahsia-rahsia Rasulullah, yang menyimpan rahsia Rasulullah, yakni apakah rahsia Rasulullah, mengenali siapakah munafik. Okey, ni. Dan Saidina Umar sendiri datang bertemu dengan Huzaifah. Ya Huzaifah, adakah aku munafik? Para sahabat sibuk mengkritik diri dia, sibuk membetulkan dirinya. Tidak seperti kita ya, kalau ada Huzaifah siapa munafik, mesti kita nak tahu orang munafik, bukan nak tanya diri kita. Macamlah perfect sangat diri kita. Tapi Saidina Umar bukan begitu. Oleh kerana itu jiwa kita kena hidup seperti Saidina Umar, suka mengkritik diri, ya, suka membetulkan diri. Okey. Huzaifah ibnu Yaman meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda, apabila seorang mau tidur, maka hendaklah dia menyebut bismikallahumma amutu wa ahya. Ini satu riwayat, dia ada riwayat yang lain, bismikallahumma ahya wa amut pun boleh. Okey, dia ada 2-3 riwayat. Okey. Tidur mati pun tak apa. Dan apabila dia bangun dari tidur, hendaklah dia menyebut alhamdulillahilladzi ahyana. Silap tu, dia tulis ahyana. Betul kan? Ahyana pula. Ahna makna dia lain. Hai. Okey, ahyana. Just spell tak betul. Ahyana. Ataupun mau kalimah tu begitu. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami, ya, dan kepadanya jualah tempat kembali. Maksudnya tidur ini mati. Itu pasal wallahu alam dikatakan hadis itu sahih, dan ada mengatakan tidak, wallahu alam. Sesungguhnya orang ahli syurga dia tidak akan tidur, disebabkan tidur itu mati. Separuh akhul maut kata. Tapi ala kulli hal baca doa ni. Kerana apa? Sebelum kita tidur tu
waktu kita tidur, syaitan mengikatkan 3 ikatan yang kita dah belajar hadis tu kan. 3 ikatan dan dilepaskan dengan 3 perkara. Pertama, baca doa bangun tidur. Lepas tu ambil uduk. Lepas tu solat. Okey. Jadi kalau 3-3 tu lepas, alhamdulillah. Okey. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mula membaringkan badannya di atas hamparannya pada tiap-tiap malam, hendaklah dia menghimpunkan kedua belah tangannya, kemudian tiup padanya selepas membaca surah 3 kul. Dia buat macam ni, menghimpunkan tangan tu, berdoa macam berdoa. Ya, baca 3 kul, lepas tu dihembuskan. Kemudian sapulah pada anggota badan seluruh, dimulakan dari arah kepala, wajah, kemudian di hara belakang. Buatlah seperti itu sebanyak 3 kali berturut-turut. Ya, adakah seperti itu 3 kali ataupun baca dulu, lepas tu tiup buat 3 kali. Itu jarang buat. Ya, ada buat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lalu menyebutkan kenyataan syaitan menyebut kelebihan ayat kursi yang perlu dibaca ketika hendak tidur. Diringkaskan saja keterangannya. Abu Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam itu, nescaya sudah memadai baginya. Riwayat Al-Bukhari, telah pun dijelaskan penterjemahannya. Maksudnya, siapa yang baca 2 ayat terakhir dalam surah Baqarah tu, maksud dia bercukup dalam bawah penjagaan Allah. Okay, jadi ini ayat-ayat kena baca. Itu pasal menunjukkan kalau orang tak ada tenang nak tidur, dia tak boleh baca benda ni. Satu. Kan? Kena pula dia tengah marah kat siapa, wallahualam. Ada empasnya aja kan. Pum, ambil bantal tutup muka, dah tidur. Lah tidur, cepatnya tidur. Kan? Okey. Jadi oleh kerana itu, buat step by step. Kalau boleh, kalau tak boleh. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda, apabila seorang kamu telah bangun dari tempat tidur, kemudian mahu tidur semula di situ, hendaklah dia mengebas-ngebaskan tilam sebanyak 3 kali, kerana tidak diketahui apa yang ada di situ selepas peninggalannya. Apabila mula melabuhkan badan, bacakanlah. Okey. Jadi kita nak tidur tu, kita disunahkan ya, mengibaskan tempat tidur tu. Tak tahu kok jarum peniti tudung kita terjatuh ke, kan? Ataupun apa lagi semut-semut anak kita makan atas tu, atau kita pun tak itu. Jadi kena kibaskan dulu. Okey. Kemudian barulah duduk baca bismillahi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Okey. Dan apabila dia bangun dari tidur, maka hendaklah dia membaca alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bizikri. Ini di antara doa-doa dia. Ada doa lain. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur tadi. Panjang pula ya. Nak tidur tu panjang. Ha? Bacalah yang mana boleh. Itu janganlah anu sangat. Tapi kalau mampu semua, alhamdulillah. Pasal kita nak ngapai dekat Zarina dah tak larat dah. Dah tua macam ni, nak ngapai apa ya. Buat sangat lambat. Bukan tak boleh, lambat. Mak akak kata tua pula, muda ni. Satu yang berikutnya, Ali radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, Fatimah radhiyallahu anha telah pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang seorang khadam. Namun kebetulan Rasulullah tidak ada di situ. Dia cuma mendapati Aisyah saja. Lalu diberitahukan kepada baginda tentang masalah tersebut. Ketika kami mula hendak masuk tidur, Rasulullah telah datang pada kami lalu bersabda, adakah kalian mahu aku tunjukkan suatu perkara yang lebih baik daripada seorang khadam? Okey. Apabila kalian mula melabuhkan badan di tempat tidur, bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali. Kerana yang demikian itu adalah lebih baik dari memiliki seorang khadam. Okey. Fatimah ni terkenal anak Nabi yang Masya Allah Rasulullah didik penuh dengan kesabaran. Dia tidak dididik dengan keuangan ataupun kehidupan yang mewah. Dan dia berkahwin pun dengan Ali. Ali bukan seorang yang kaya. Ya. Satu hari dia penat. Ya, kita alhamdulillah bibi semua buat kerja. Ke tak? Tak ada bibi rumah. Ada? Tak ada. Okey, kita buat kerja penat ni. Suami balik, lah kamu tak buat kerja ke, hanya separuh mati kita buat kerja kan.
Tak apalah. Kemudian kita nakkan bibi. Misalan kita nakkan bibi pasal Fatimah dulu macam tepung tu di apa nama? Di kisar tu. Pernah tengok kisar tepung yang lama punya tu? Bukan senang tu. Lepas kita buat kisar tu, muscle tu naik, masya-Allah kan. Ya, dah lah tu berbagai urusan yang dibuat. Jadi dia penat, dia berjumpa dengan Rasulullah, nakkan dikatakan bahawa ada hamba-hamba abdi ataupun dalam peperangan tu hamba-hamba yang boleh dimiliki. Jadi dia datang. Ali pun datang. Ya, nak jumpa pak mentua. Rasulullah tak ada waktu tu dan didapati Aisyah. Lalu Fatimah meninggalkan pesanan. Waktu mereka nak tidur, Rasulullah datang. Terkejut daripada Rasulullah datang malam-malam, ya. Manalah tahu kau bawa hamba kan. Tengok-tengok Rasulullah tak bawa hamba. Apa dia bawa? Ni dia bawa. Adakah kalian mahu kutunjukkan suatu perkara yang lebih baik dari seorang khadam? Bila kamu nak tidur, bacalah tasbih subhanallah dan alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ianya lebih baik daripada khadam. Agak-agak kita lah, dan zaman kita sekarang, agak pak mentua tu kena halau balik ke. Orang nak khadam, dia suruh berceramah pula kat sini kan. Ya, tapi para sahabat tidak begitu. Kerana itu Rasulullah ajar Fatimah dengan keadaan yang cukup dahsyat kan? Boleh ke bersabar kita? Ya. Itu belum tengok bagaimana kehidupan mereka, ya. Makan tak ada, bukan untuk perjuangan agama, disebabkan perjuangan agama. Okey, baik. Yang berikutnya, Hafsah meriwayatkan Nabi SAW apabila telah berbaring, baginda meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya seraya membaca Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadak sebanyak 3 kali berturut-turut. Ya. Dia letak tangan kanan dia letak macam ni, tidur. Ya. Yang kita ni pula, apa pula suami aku ni merajuk pula ngadap tu. Dia baru nak belajar sunnah kan. Buat macam tu dah, kita kata merajuk pula dah. Kita pun ngadap lain, marah. Okey, baik. Anas Ibn Malik telah meriwayatkan Nabi SAW apabila mahu melabuhkan badannya ke atas tempat tidur, baginda membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakum mimman la kafilahu wa la mu'wi. Maksud dia? Tak ada maksud dia. Riwayat Muslim dan Abu Daud, dia tertinggal perenggan ni. Dia sebenarnya ada ni. Tak apa. Ibnu Umar pernah menyuruh seorang apabila mahu tidur, hendaklah dia menyebut Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha inna ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kata Ibnu Umar, demikian sebagaimana yang aku telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ni ya nak baca sebelum tidur. Prepare lah, ambil yang mana-mana yang boleh senang kita. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah pernah berkata, apabila seorang kamu mahu tidur, maka ucapkan Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabba kulli syai'in falikil habba wan nawa manzil at-taurati wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidh binasiyatih Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahirun falaysa fawqaka syai' wa antal batinun falaysa dunaka syai' aqdi 'anna daini wa aghnina minal faqr. Okey. Hadis sahih juga. Hadis Barra ibnu Azib meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah berkata, apabila kamu hendak tidur, berwuduklah seperti wuduk untuk bersolat. Sesudah itu tidurlah dengan mengiring sebelah kanan dan bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'an wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyik allazi arsalta. Jika sekiranya kebetulan kamu mati pada malam itu, maka kamu mati di atas fitrah, yakni suci Islam, dan jadikan doa ini sebagai ucapan terakhirmu pada malam itu. Ini bagus juga. Bukan bagus juga, semua bagus, tapi nak menceritakan bahawa jika kita baca tu, maka seolah-olah kita kembali kepada fitrah kehidupan kita. Ya. Mati dalam fitrah maksudnya mati itu tak ada dosa. Bila tak ada dosa, alhamdulillah, ahli syurga lah tu. Esok kita buat dosa pula, kan? Kan macam mana?
Okey, ini di antara zikir-zikir ataupun amalan-amalan. Dan menceritakan dalam hadis yang lain menceritakan kelebihan wuduk. Ya, bila seorang tu tidur dengan berwuduk, bersuci, maka malaikat akan ada bersamanya. Ya, mendampinginya. Okay. Zikir ketika bangun dari tidur pada waktu malam. Ubadah ibn Samad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terkejut dari tidurnya pada malam hari, maka bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hendaklah menyebut Allahumma ighfirli. Atau kalau dia berdoa, nescaya akan diperkenankannya. Anda kata dia berwuduk kemudian bersolat, nescaya solatnya akan diterima. Masya-Allah ya. Ini kalau kes terbangun malam. Ya. Jadi kalau terbangun malam, misalnya baca doa ni. Lepas tu dia sebut Allah maghfirli. Masya Allah ya, hebat ya. Kadang-kadang kita tak sangka. Sedangkan bangun malam tu, terbangun malam tu tersilap apa, tidur terjatuh dari katil ke apa ke kan. Lepas tu dia suruh baca ni. Kalau kita berdoa waktu tu dimakbulkan. Hebat ya, tengah malam. Ini kelebihan malam yang ramai tidak tahu kelebihan, terutamanya 1/3 akhir malam. Kalau baca tu dan kita baca Allah maghfirli, hadis riwayat Bukhari, kalau berdoa Allah makbulkan. Apatah lagi kalau kita sembahyang malam, lagilah ya. Masya-Allah. Kalau bangun malam dia baca ni, sekadar nak buang air kecil je macam mana? Baru nak tanya Ustaz. Baru nak tanya. Ada niat ada. Ada. Tak. Tak apa. Ya. Pasal dia mengatakan kalau bangun tak solat tu lain cerita. Pahala tu ada. Kalau kita baca ni lah. Ya, dan berdoa pada Allah. Doa aja. Pasal dengan Allah ni kita jangan jangan tak berdoa, berdoa. Ya, doa. Allah akan bagi juga. Walaupun sedikit. Inilah kelebihan Allah yang agak sukar kita fahami. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, barang siapa yang mula melabuhkan badan di tempat tidurnya dalam keadaan suci dan berzikir sehingga diselubungi rasa mengantuk. Ingat tu, ya, dalam keadaan suci sambil berzikir diselubungi rasa mengantuk. Bukan dengan adab TV, ya, cerita tu diselubungi mengantuk, sudahnya TV tengok dia dah masuk ke alam TV pula. Okey. Tiada satu pun yang berlalu pada malam itu sedangkan dia mohon suatu kepada Allah tentang kebaikan di dunia dan akhirat, melainkan saya akan diperkenankan baginya permohonan tersebut. Maksudnya kita tidur pun apa yang kita minta Allah kabulkan. Ya. Kita minta kebaikan, nak tidur tu kita baca apa semua, Allah kabulkan. Ya, ajib. Tak kita tidur dah tu, Allah terima. Terpasal sampai satu tahap tidur itu adat bertukar menjadi ibadat. Ya, kalau adat bila kita tak baca zikir-zikir ni, dia jadi adat. Dah adat dia tidur macam tu, tidurlah kan. Subhanallah ya. Kadang-kadang kita merasakan satu kehebatan yang Allah bagi kepada kita, mempermudahkan berbagai aspek untuk kita lakukan, tapi kita tak nak buat, sayang. Zikir ketika dilanda ketakutan. Abdullah ibnu Amru Ibnul As meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah mengajar kepada para sahabat agar membaca doa ini apabila dilanda perasaan ngeri dan ketakutan. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ya, minta baca, minta perlindungan. Rasa takut, baca. Zikir ketika terjaga tidur. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah, apabila seorang kamu terjaga dari tidur, maka ucapkanlah Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri. Ya, kita baca doa tu, dia tak tulis terjemahan. Ya, sebenarnya segala puji bagi Allah yang telah membalikkan roh aku dan mensihatkan aku pada tubuhku dan mengizinkan roh itu kembali kepadaku, yakni dapat aku berzikir kepadanya, mengingatinya. Zikir ketika keluar dari rumah. Anas Ibn Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyebut ketika keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah,
dikatakan kepadanya, kau telah berjaya melihara, mencegah dan merisai diri dari syaitan. Syaitan itu berkata kepada syaitan lain, bagaimana keadaan kau terhadap seorang yang telah memelihara, merisai diri dan menyelamatkan dirinya. Okey, itu. Ummu Salamah meriwayatkan, Rasulullah tidak pernah keluar rumahku melainkan sentiasa aku mendongak mukanya, sentiasa akan mendongak mukanya ke langit sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udilla. Udilla. Udilla ka atau udalla? Ka. Buka buku tu dalam Hisnul Muslim ke apa ke? Keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udilla aw azilla aw uzilla aw azlima aw udlam aw udlima aw ajhila aw yujhala alayya. Ada salah baris, macam salah baris. Siapa yang ada apa ni, iPad ke iPhone ke, tengok ada zikir, buka itu zikir pagi, zikir keluar rumah, boleh cari tak? Tak ada. An adilla au udalla. Udalla. Bab sini saya tengok. Kak, tengok tak? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ha, ni yang sabit, yang saya ni tu pasal nampak ada masalah, takut betul dia riwayat Tirmizi. Yang ni dia kata Abu Daud, Ibn Majah, Nasa'i wa Tirmizi, si also Al-Albani Sahih Tirmizi. Okey, jadi lafaz ni betulkan baris dia. Saya nampak pasal saya hafal yang ni. Okey, tengok ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla, okey itu betul, au udalla, bukan baris bawah tu, baris atas, udalla, au azilla, au uzalla. Zai itu baris atas, bukan baris bawah. Au azlima, au uzlama. Lam tu baris atas, bukan baris bawah. Au uzlama, au ajhala, bukan ajhila. Au yujhala alayya. Okey? Jadi kita baca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Maksud dia. Okey, boleh? Bila nak tengok dalam internet lah. you takkan tak ada Hana. Tunjuk kat dia. Ha, ini ada English. Dia mendongak, bukan dia mengangkat. tak dia tak mentadah tangan, dia mendongak macam tu. Pasal apa? Dia berkaitan dengan Ar-Rahman di ala arsy istawa. Ustaz yang ada yang Ustaz kata Allah tu ada di mana-mana, yang dia kata Allah ada dalam ayat dalam Quran juga dia kata terjemahan yang mengatakan Allah tu ada dekat dengan kita yang dekat sini dengan Tuhan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid tu kan. Kami lebih rapat daripada kamu, daripada urat tengkuk kamu. Lepas tu dia tak sambung baca ayat tu apa lagi. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Itu maksud tafsiran ayat tu. Tak kala kami duduk, tak kala kami letakkan dua malaikat kiri dan kanan, duduk di kiri kanannya, ma yalfadhu, macam mana, iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wal yamini la yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqibun atid dikaitkan kami di sini. Raqibun atid tu dia termasuk tentera. Jadi kami ni wakil Allah, yang dikatakan raqibun atid, malaikat yang berada kiri dan kanan kita yang rapat sangat-sangat.
Bukan maksudnya Allah tu yang rapat. Ilmu Allah, ya rapat. Ilmu Allah melebihi. Tapi Allah, kat mana Rasulullah ambil sembahyang? Siapa yang tak beriman, Rasulullah ambil sembahyang di atas langit, bertemu dengan Allah, kafir. Beliau dalam bab yang itu. Okey, bas. Jadi yang ni ada masalah silap baris sikit. Maksudnya aku takut disesatkan, aku tersesat dan disesatkan. Ya, macam itulah. Aku digelincirkan, aku dizalimi dan aku ditipu kejahilan. Okey. Yang keenam, zikir ketika hendak masuk ke dalam rumah. Tadi keluar rumah kita baca, ni nak masuk ke dalam rumah. Okey. Jabir meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang itu mula hendak melangkah masuk ke dalam rumahnya, maka ketika dia berzikir kepada Allah Ta'ala, termasuklah ketika hendak menjambah hidangan, dalam hal ini syaitan akan berkata, kalian tidak berpeluang langsung untuk bermalam dan menjamu makan malam. Dan apabila seorang itu memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah Ta'ala, dan juga ketika menjamu makanan, syaitan akan berkata, kalian ada peluang untuk bermalam dan menjamah hidangan pada malam ini. Riwayat Muslim. Maksudnya, masuk dengan mengucapkan Bismillah. Pasal dikaitkan dengan makanan. Bila nak makan macam Bismillah kan. Jadi bila nak masuk rumah tu ketuk dulu, Assalamualaikum kan. Bagi salam dulu. Bila nak masuk tu baru baca Bismillah. Ke baca Bismillah dulu? Tak, bagi salam dulu. Pasal apa? Bagi katuk Assalamualaikum, Waalaikumsalam, orang tak bagi masuk, alah aku dah baca Bismillah kan. Kemudian aku nak masuk, dah baca Bismillah. Jadi tunggu dia buka, ataupun kita dah buka, ke rumah kita lain lah. Bismillah, masuk. Bila kita masuk Bismillah, syaitan secara automatik, ya, persoalan ni persoalan gaib, menarik ya. Dia secara automatik tak boleh masuk. Ada terus penghalang. Zup, zup. Okey. Abu Malik Asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, apabila seorang itu mula melangkah masuk ke dalam rumahnya, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka khairan maulij wa khairan makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian ucapkan salam kepada ahli keluarga. Riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Okey, pun panjang juga tu. Punya sahih. Saya ingat daif dulu, saya ada saksikan daif. Saya dikata sahih. Dalam riwayat yang lain dia hanya letakkan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Zikir ketika hendak masuk dan keluar dari masjid. Anas Ibn Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah apabila masuk ke dalam masjid, baginda membaca bismillahi Allahumma salli ala Muhammad, dan apabila keluar baginda baca bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Itu basic dia. Abu Humaid atau Abu Asid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, apabila seorang kamu melangkah masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon agar dianugerahkan dari kelebihanmu. Okey. Abdullah ibn Amr meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad apabila masuk ke dalam masjid, baginda akan menyebut a'udzubillahil azim wa bisultanihil qadim minasyaitanir rajim. Okay. Apabila seorang itu berkata demikian, syaitan akan berkata, dia telah terpelihara dariku sepanjang hari ini. A'udzubillahil azim bisultanihil qadim minasyaitanir rajim. Sudah saja baca. Ya. Dan dia kata dia telah terpelihara dari sepanjang hari. Wallahu alam. Tapi biasanya masyhur dibaca di waktu zikir nak masuk masjid. Kalau biasa, kalau nak baca saja-saja, kita ada zikir pagi petang tu, ataupun sekadar baca auzubillah, insya-Allah. Pasal kita tak berani, kerana satu amalan yang Rasulullah khususkan, kita tak berani nak bawa ke tempat lain. Zikir ketika pembukaan solat. Okey. Yang ini dikaitkan dengan doa iftitah.
Nabi SAW apabila telah membaca iftitah di permulaan solatnya, baginda akan berhenti dan diam sejenak sebelum baca apa-apa. Aku pernah bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, apa yang anda baca di antara doa iftitah dan bacaan Al-Fatihah itu? Baginda menjawab, ya, salah ni dia tulis, wahai Rasulullah, apakah yang anda baca di antara doa iftitah dan baca Al-Fatihah? Bukan. Apa yang anda baca selepas takbir Ratul Ihram dan sebelum Fatihah. Itu dia. Kalau yang saya belajar dululah. Okay. Ini di antara zikir doa iftitah. Kita dah belajar beberapa zikir doa iftitah cara Rasulullah. Ya, bukan cara tok nenek kita ataupun buku-buku yang kita jumpa tanpa dalil tu. Salah satu ni. Okey. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bis-salji wal ma'i wal barad. Ini di antara doa iftitah. Jubair pernah meriwayatkan bahawa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila solat baginda menyebut Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sebanyak 3 kali. Kemudian dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Okey. Masyarakat kita baca lain sikit. Ya. Pasal masyarakat kita baca dikombainkan, dicampur. Ha. Aha. Dia banyak campur-campurkan. Boleh juga. Dia kata sekali pun dia ganti. Masuk macam mana? Ulang jadi. Lepas tu baru alhamdulillah. Dia ada satu riwayat macam tu. Dia satu riwayat macam tu. Buatlah mana-mana riwayat yang sahih. Kemudian ini di antara cara membaca auzubillah minasyaitonirrajim sebelum baca Quran. Okey. Kemudian Aisyah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca doa iftitah kita solat, baginda menyebut subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala wa jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Ini pun termasuk yang mungkin kita baca yang ni, wallahu alam. Tapi yang penting pastikan bacaan kita dalam solat mengikut sunnah Rasulullah. Ya, ingat tu, kita nak menghadap raja, nak dapat pangkat datuk, apa ucapan-ucapannya mesti ikut prosedur. Baru dapat. Takkan kita berjumpa raja, hai raja, kan? Ada cara dia. Begitu juga dengan Allah, cara beribadat mesti ikut cara Rasulullah. Rasulullah yang tahu bagaimana kita muamalah ataupun berbicara dengan Allah. Ni dia cara dia. Zikir ketika rukuk dan sujud. Uzaifah pernah mendengar Rasulullah menyebut subhana rabbiyal azimi, ya, sebanyak 3 kali, dan apabila baginda sujud subhana rabbiyal a'la. Ini salah satu riwayat, dan ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun tak apa, riwayat yang lain. Riwayat ahli sunan disahkan Sahih Al-Albani melalui beberapa sokongan hadis. Bisa dia sekali lah yang selalu kita baca tu kan. Tapi dalam satu buku cara solat tu kata nak 2 kali ya. 2 kali. Adakah Tak, sebenarnya dia ada pilihan sekali, tapi sekali 3 kali biasanya Rasulullah akan suka kepada ganjil. Ganjil. Tapi jangan panjang sangat. Imam dia mentang-mentang dia baca, jadi imam dia panjangnya masya-Allah, berkali-kali. Makmum darah dah turun kat kepala, pening belaka dah. Ali riwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, baginda akan menyebutkan dalam rukuknya Allah marka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basri wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Dan apabila baginda mengangkat kepala dari rukuknya, ba'tidal, baginda menyebut sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan apabila sujud, baginda menyebut Allah malaka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajdi wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kaifiat cara sujud dan rukuk Rasulullah. Aisyah pernah berkata Rasulullah waktu rukuk dan sujud, baginda menyebut subuhun qudusun wa rabb, subuhun qudusun rabbul malaikat war ruh. Itu pun boleh juga.
Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'dal jaddi minka jadd. Oh, panjang. Tak larat kita baca ke? Boleh. Dan dalam riwayat menceritakan suatu Rasulullah bangun daripada i'tidal tu, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Seorang lelaki membaca apa dia? Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fi. Kan? Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fi. Okey, boleh juga. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya waktu yang paling dekat antara seorang hamba itu dengan Tuhannya ialah ketika dia sedang sujud. Oleh itu perbanyakkan doa di waktu itu, ya. Itu dengan syarat kalau kita tak sembahyang berjemaah. Kalau kita jadi imam, tidak digalakkan memanjangkan terlampau sangat sujud. Kalau kita seorang-seorang, bacalah dalam sujud tu, mintalah kepada Allah. Terpulang. Kalau mampu kita sujud tiap-tiap kali sujud. Tapi biasa orang akan ambil cuba solat sunat lah, sujud yang panjang tu. Kalau solat fardu tu agak bahasa Malaysia tak boleh. nanti akhir sesi kan kita masuk, kerana isu tu agak panas, ya. Okey ya, tolong ingatkan. Dalam riwayat yang lain beliau ada menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sujudnya, Allah maghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwaluhu wa akhiruhu wa alaniyahu wa sirruhu. Maksudnya, ya Allah ampunkan dosaku semua sekali, ya. Diqqahu wa jullahu, yang tak nampak ataupun yang nampak, yang awalnya atau yang akhirnya, yang alaniyah jelas ataupun tersorok, kecil ataupun besar, kalau ikutkan tu. Ibnu Abbas pula meriwayatkan bahawa Rasulullah ada menyebut antara dua sujud, Allah maghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. Ini baca doa di antara dua sujud. Okey, ini semua warid dalam hadis, cuma kita baca biasa macam mana, wallahu a'lam. Kemudian berdoa selepas tasyahud akhir, iaitu sebelum memberi salam. Sebenarnya sunnah kita, dalam sunnah ada doa sebelum salam, ya. Biasa kita innaka hamidum majid, terus assalamualaikum, kan. Sebenarnya ada disunnahkan doa. Doa ini di antara doa yang mana penting untuk menangkis Dajjal dalam satu riwayat, dan ada doa yang cara lain yang disebutkan ni. Kita tengok, ya. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut sebuah doa di akhir tasyahud, iaitu sebelum salam, Allah maghfir lima qaddamtu, bukan qaddamitu. Mim tu mati. Wa ma asratu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma a'lamu bihi minni antal muqaddamu wa antal muakharu la ilaha illa anta. Okey. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, apabila seorang kamu telah selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaklah dia membaca doa 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa minta perlindungan dari Dajjal. Dan setengah ulama rasanya Atta ibn Malik ataupun Tawus, saya tak ingat, salah seorang tu, bila dia dengar anak dia tak baca doa tu, dia suruh ulang balik sembahyang, seolah-olah bagi mereka, ya, itu adalah di antara perkara yang wajib dalam solat. Okey. Abdullah ibnu Amr meriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa untuk aku berdoa dalam solatku. Rasulullah kemudian bersabda, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku terlalu banyak menzalimi diriku sendiri, dan tiada siapa dapat mengampuni segala kesalahan ini melainkan engkau sahaja.
Untuk itu ampunilah diriku. Ini iaitu suatu keampunan yang benar-benar datang darimu. Kasihanilah diriku ini, sesungguhnya engkau sajalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Riwayat Al-Bukhari. Ini semua bacaan-bacaan dalam solat kita. Okey. Dan kita habiskan sikit lagi zikir selepas memberi salam. Yang doa ni kita baca lepas kita bagi Lepas tahiyat. ayat. Bagi salam. Sebelum bagi salam. Cuma siapa yang tak hafal, cuba ke hafal. Pasal saya pun Kita maknanya selepas tahiyat akhir tu, aywa, keadaan tangan kita yang masih atas tangan, atas paha ya. sebelum bagi salam lah. Sebelum salam, lepas innaka hamidum majid, lepas tu baca doa. Dan saya selalu baca doa yang ni minta lindung daripada dajjal ni. Okey. Ini boleh beda jahannam dulu pun boleh kan? Pasal tak susah hafal dia. Allahumma inni a'udzubika min start adzabi bil qabri, adzabi jahannam, adzabil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Tu je. Cuba baca, penting sangat-sangat. Okey, saya ingatkan balik, doa-doa ini mesti warid dalam hadis. Itu pasal bacaan, apa maksud solat ialah bermula dengan takbiratul ihram dan kesudahan dengan salam, dengan bacaan-bacaan tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu. Ini kaedah yang kita kena faham. Apa dia bacaan tertentu, itulah yang warid dalam hadis sahaja. Kecuali doa. Doa tu kita, doa yang mana waktu sujud tu, itu nanti kita bahaskan. Okay, tapi yang lain tu semua mesti ada. Kalau doa yang Disebabkan sebelum salam tu boleh tak? boleh lagi. Dia kategori doa, kawasan doa. Itu pasal kaedah ni kena ambil, kerana kalau kita nak menghadap yang di-Pertuan Agong ataupun raja orang tertentu, ada cara-cara dan perbuatan dan ucapannya. Jadi oleh kerana itu, kalau manusia pun begitu, dengan Allah lagilah kena jaga. Okey. Okey, selesai solat. Lepas solat tu ada juga zikir-zikir yang disabitkan dalam hadis. Itu pasal kita akan lihat lepas solat tu apa yang Rasulullah buat. Kita tak boleh buat sesuka hati walaupun lepas solat. Ya, maka kita waris dalam ni ada beberapa perkara kita tengok. Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah apabila sudah selesai dari solat, baginda akan beristighfar sebanyak 3 kali selepas mengucap itu. Rasulullah lepas dia assalamualaikum, dia ada beberapa riwayat. Ada dia menyebut Allahu Akbar. Ya, Ibnu Abbas mengatakan untuk memberitahu dia dah habis dah solat. Ya. Satu. Lepas tu dia mengucapkan astaghfirullah. Apa dia? Tak, dia baca apa? Macam mana? Macam mana tu? Ada yang kata astaghfirullahalazim, ada kata astaghfirullah. Okey. Oleh kerana itu perkara ini amat penting bagi kita nak memahaminya. Bila dirujukkan kepada ulama hadis, kalau tak salah saya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, apabila dia tabi'in, bila ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri bagaimana istighfar Rasulullah, lalu dia mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia tak ada al-azim belakang. Ya, sabit daripada hadis asal begitu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita berdiri dengan itu. Pasal mereka memahami apa yang Rasulullah buat. Okey. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru dia pusing badan dia posisi depan, dia menghadap kepada jemaah. Al-Mughirah Syu'bah meriwayatkan apabila Rasulullah telah selesai solat, baginda mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minka jaddu. Okay, ini semua dalam bab-bab solat lah kita akan tengok. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak 33 kali selepas solat, kemudian mencukup hitungan sebanyak 100 kali dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, nescaya akan diampunkan segala dosa-dosanya walau sebanyak buih-buih di lautan. Okay, ini dia amalan-amalan selepas solat. Dan nanti kita akan jumpa ayat kursi 1, yang mana Rasulullah kata siapa yang membaca ayat kursi maka tidak halang baginya
untuk masuk syurga melainkan mati. Maksudnya baca lepas solat ayat kursi, solat fardu, dan 3 kul. Okey, itu warid dalam hadis. Baca alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Baca Fatihah tak ada. Tak ada. Cuma ada yang mengatakan Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nar, kan. Itu dhaif hadis dia. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Apa tak boleh ke beramal hadis dhaif? Tak, saya nak tak boleh ke? Orang akan kata apa salahnya? Kalau kita tak suka orang kata kita cakap, kita tak cakap, betul tak? Kak Zainah suka tak? Kan Zarina yang cakap. Bila tanya, Zarina ada bercakap. Mana ada saya bercakap? Siapa bawa fitnah tu? Begitulah kedudukan hadis dhaif. Belum tentu Rasulullah bercakap. Itu Rasulullah, itu kita marah-marah. Tak kalah dengan Rasul. Boleh bercakap kerana menipu Rasulullah adalah ilmu, agama. Okey, baik. Kita akan nak bicara tu. Kita tutup dulu. Okey, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.